Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nik Fatini. Kamu semua akan sambung lagi pembelajaran saya dengan saya, iaitu bahan buangan. Yang ni awak semua dah belajar kan tentang bahan buangan. Apa itu bahan buangan? Ada 7 kategori bahan buangan. Dan yang ni kita nak kenal bahan buangan hari ini dia dalam kategori apa. Okey, kamu semua boleh tengok video dulu. Sarah melemparkan beg plastik yang mengandungi sisa makanan, kulit pisang dan botol kaca yang pecah ke dalam lubang di belakang rumahnya. Sarah kembali ke belakang rumah dengan ibunya selepas sebulan. Dia terkejut melihat beg plastik dan kaca yang pecah masih berada di dalam lubang. Tetapi, dia juga melihat sisa makanan dan kulit pisang yang hampir reput. Mengapakah sesetengah sampah mereput dan sesetengahnya kekal sama? Terdapat dua jenis bahan. Bahan yang mereput atau diuraikan oleh mikroorganisma dan bahan yang tidak boleh mereput atau diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan seperti sisa tumbuh-tumbuhan dan haiwan, makanan, kasut kulit, pakaian dan kertas boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil terbiodegradasi. Mikroorganisma menguraikan bahan terbiodegradasi kepada nutrien. Nutrien kembali ke tanah untuk digunakan semula. Bahan-bahan seperti kaca, plastik, logam dan seramik tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil tidak terbiodegradasi. Ia kekal di dalam persekitarannya. Okey, awak semua dah tengok ada dua kategori yang kita akan belajar. Sebelum tu kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasikan dengan betul. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi sekurang-kurangnya 3 contoh. Kita akan belajar dua maksud dan kita akan belajar contohlah bahan terbiodegradasi dengan tidak terbiodegradasi. Okey, dekat sini kita nak tahu dulu apa maksud bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Okey, definisi cikgu letak dua-dua terus. Okey, yang pertama, bahan terbiodegradasi adalah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma dan bahan tidak terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, seperti yang awak tengok dekat dalam video yang awal-awal lagi cikgu tunjuk, Sarah dia buang sampah dekat dalam lubang belakang rumah dia, dalam lubang tanah lah maksudnya. Okey, ada dua kan? Nampak kan ada dua situasi, ada bahan yang reput dan bahan yang tidak reput. Dan bahan yang reput tu salah satu contohnya adalah kulit pisang. Kalau bahan yang tidak reput adalah macam plastik, kaca. Okey, kenapa pisang reput? Pisang boleh reput sebab mikroorganisma mampu mereputkan pisang. Kalau plastik dengan kaca, dua-dua benda ni bukan semula jadi. Dua-dua benda ni ada bahan kimia. Jadi, mikroorganisma tak boleh nak reputkan kedua bahan ni. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma tu macam makhluk-makhluk kecil dekat dalam tanah yang berfungsi untuk mereputkan bahan-bahan di dalam tanah. Okey? Okey, ini kita teruskan dulu dengan bahan terbiodegradasikan. Okey, bahan yang terbiodegradasikan sifat dia adalah boleh direputkan oleh mikroorganisma. Yang kedua, tidak mencemarkan alam sekitar. Maksudnya, ianya semula jadi. Ini bahan semula jadi dan tidak mencemarkan alam sekitar. Dan sisa makanan sesuai dijadikan baja kompos. Okey, contohnya dekat sini adalah sisa makanan. Sisa makanan tu kita boleh ambil dan jadikan baju kompos. Macam mana cara-cara nak buat baju kompos? Adalah kita kena
Ambil sisa makanan, peram dalam beberapa hari, letakkan sedikit enzim dan kita tunggu sehingga dia reput dan kita boleh jadikan baja bila dia dah reput. Okey. Ini adalah contoh-contoh bahan terbiodegradasi. Okay, yang pertama boleh nampak kan sisa makanan. Yang kedua, cikgu selitkan juga daun kering. Daun kering pun termasuk dalam bahan semula jadi dan ianya boleh direputkan oleh mikroorganisma. Dan yang ketiga adalah kertas. Kertas pun boleh termasuk dalam bahan terbiodegradasi sebab kertas ni asalnya dia diperbuat daripada pokok kertas. Jadi ianya boleh reput lah sebab semula jadi. Dan yang keempat adalah bahan buangan dan tinja. Okey, dekat sini sisa makanan, daun kering, bahan buangan dan tinja, ketiga-tiga ni boleh dijadikan baja. Kalau untuk kertas, biasanya kita recycle, buat buku, terguna balik. Macam tu. Dan kita teruskan dengan bahan tidak terbiodegradasikan. Bahan tidak terbiodegradasikan ni dia tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Maksudnya dia mempunyai bahan kimia, bahan yang tidak semula jadi. Dia mencemarkan alam sekitar, membahayakan kesihatan hidupan di darat dan di laut. Hidupan di darat tu termasuk manusia, haiwan. Dan kalau laut, ikan lah. Ikan, apa lagi haiwan-haiwan dekat dalam laut. Kenapa ianya boleh mencemarkan alam sekitar? Kenapa boleh? Sebab contohnya kalau plastik, penyu termakan plastik, boleh mati sebab ingatkan obor-obor. Okey, kita teruskan dengan slide ini. Contoh bahan tidak terbiodegradasi, bahan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Yang pertama adalah tin kosong. Yang kedua, shilling. Yang ketiga, botol kaca. Yang keempat adalah plastik. Okey, dekat sini 1, 2, 3, 4. Bahan mana yang bahan mana yang tidak mencemarkan alam sekitar? Bahan mana yang tidak mencemarkan alam sekitar? Cikgu bagi masa dalam 3 saat. 1, 2, 3. Jawapan dia adalah shilling. Shilling tidak mencemarkan alam sekitar sebab duit ni kita guna setiap hari. Jadi, dari zaman bila lagi memang takkan terhapus sebab duit ni kita selalu guna. Even awak dah tak ada pun duit tu orang boleh ambil, orang guna lagi untuk buat bayar barang. Jadi, shilling tidak membahayakan alam sekitar. Okey, kita teruskan dengan tugasan. Tugasan ni cikgu akan bagi link word wall dekat dalam Google, dekat dalam grup WhatsApp. Nanti kamu semua buka, jawab. Bila dah jawab, keluar skor, ambil gambar skor, hantar kepada cikgu dan jangan lupa perkenal nama semasa hantar skor word wall. Okey, itu sahaja. Kita teruskan dengan next slide. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan kalau ada apa-apa tak faham boleh komen dekat YouTube cikgu ataupun boleh PM secara personal. Sekian, terima kasih.